Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka majlis ilmu kita pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah. Sama-sama kita merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah Taala himpunkan kita dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan perakhiran hidup kita Allah Ta'ala takdirkan dengan yang baik insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, pertamanya ingin Ustaz maklumkan sepatutnya pada malam ni bukan kuliah Ustaz, sepatutnya diisi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi. Tetapi beliau berada di luar kawasan, rumah beliau di Bangi, jadi tak dapatlah untuk hadir kuliah berikutan dengan SOP yang ditetapkan oleh jabatan. Luar daripada Negeri Sembilan tak boleh masuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ambil langkah untuk ganti. Mudah-mudahan pada malam ni kita terisilah sedikit sementara tunggu waktu Isyak dengan pengajian ilmu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Ustaz akan bawa satu kitab berkaitan tentang solat berjemaah. Memandangkan kita pada hari ini solat berjemaah, kita dah tahu dah tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita ni Nabi SAW suruh kita solat berjemaah. Jadi dalam solat berjemaah itu ada kupasan tentang ilmu, kita kena belajar. Dalam solat berjemaah itu ada adab-adabnya. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan buka sedikit kitab 60 nota solat berjemaah yang mana dikarang oleh sahabat Ustaz, seorang imam juga di Masjid Putra Nilai. Imam satu di Masjid Putra Nilai, dia karangkan kitab ini tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita rujuk dan sama-sama kita menghayati tentang solat berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum Ustaz berkongsi seperti biasa, kalau kuliah Ustaz ni Ustaz akan kongsikan satu doa terlebih dahulu untuk menjadi pedoman kita, untuk top up apa lagi yang kita perlu doa dalam solat kita ni dalam kehidupan seharian. Adakah doa dalam kehidupan aku ni Rabbana Atina saja? Tak. Kalau doa Rabbana Atina saja, jadi kita hiasi dengan doa-doa yang lain. Pada kuliah yang lepas, Ustaz kongsikan satu doa yang Nabi SAW anjurkan kepada kita yang berbunyi, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Doa tentang hati. Jadi pada malam ni Ustaz nak kongsikan doa tentang solat. Allah Subhanahu wa taala ada merangkamkan dalam firman surah Ibrahim yang Ustaz baca pada rakaat yang kedua tadi, yang berbunyi Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuan-tuan dan puan-puan boleh semak, boleh rujuk dalam Quran surah Ibrahim pada halaman 260. Pada halaman 260. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim AS. Tak kala pada waktu itu Nabi Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan, berada di kota suci Mekah. Dan pada waktu itu ramai di antara manusia pada waktu itu sedang menyembah berhala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi slow, perlahan-perlahan Nabi Ibrahim membawa ajaran Islam, menghapuskan daripada sembah berhala, tak sembah berhala.
Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu berdoa satu doa yang Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku ini golongan yang menunaikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikan aku ni golongan yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, bukan jadikan aku saja ya Allah, jadikan keturunan-keturunan aku lepas pada ni orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah Tuhan yang mengabulkan, yang mengaminkan, yang memakbulkan doa, tolong makbulkan doa dan permintaan aku ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah solat itu satu perkara yang tidak penting, maka Nabi-Nabi tidak akan mengeluarkan arahan untuk menunaikan solat. Jadi pada waktu ini tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu ini kalau kita melihat situasi manusia, walaupun tidak ada berhala pada waktu ini, walaupun Allah Ta'ala tak uji dengan berhala seperti mana Allah Ta'ala uji Nabi-Nabi yang lepas, seumpama Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi peristiwa ataupun perjalanan manusia pada waktu ini seumpama mereka itu tidak menyembah Allah tapi menyembah perkara-perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena baca doa ni tuan-tuan sekalian. Tak apa ustaz, saya tak payah baca. Anak saya tak sembah berhala, anak saya Islam. Cucu saya Muslim, menantu saya Islam. Tapi pada hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan mereka seumpama tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Pada waktu ini masih lagi ramai yang tidak menunaikan solat. Tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ungkapan doa ini tuan-tuan dan puan-puan bukan sahaja relevan ataupun sesuai pada zaman Nabi, tetapi Al-Quran itu syumul, sempurna hingga ke akhir zaman tuan-tuan sekalian. Walaupun pada hari ini tak ada berhala orang Muslim sembah, tapi perjalanan situasi seorang Muslim itu ada seperti tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu dalam doa ni Nabi Ibrahim alaihissalam mengajar kepada kita, kalau kamu nak doa, jangan doa untuk kamu saja. Ada orang dia doa untuk diri dia saja. Ya Allah, aku nak syurga, berikan aku syurga. Allah, ya Allah, aku nak rezeki yang luas, berikan aku rezeki yang luas. Ya Allah, aku nak wanita soleha, nak isteri yang soleha, berikan aku isteri yang soleha. Tapi dalam ungkapan doa yang pendek ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, kalau doa, doalah untuk keturunan kita sekali. Ya Allah, aku nak rezeki yang luas, berikan aku rezeki yang luas, berikan keturunan aku mempunyai rezeki yang luas juga, ya Allah. Itu tuan-tuan sekalian, kita kena belajar daripada konsep doa-doa orang-orang yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk bab topik solat berjemaah, Ustaz nak ingatkan kepada kita, di antara masalah manusia pada zaman ini, pada waktu ini, susah untuk datang solat berjemaah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan masjid ni pening ataupun mencari jalan untuk memanggil jemaah untuk solat jemaah ni kadang-kadang susah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana pada waktu ini kita tidak tahu bahawasanya sebelum untuk menjadi solat seorang yang mengamalkan solat berjemaah, kita kena jadi dulu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dahulu. Itu jalan yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Nak suruh orang main datang solat jemaah ni, yang pertama kita kena menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kerana apa kita kena jadi yang terbaik ni? Kerana Allah Taala beritahu dalam dua firman di dalam surah yang berbeza. Yang pertama dalam suratul Mulk. Tiap-tiap malam kita baca dah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada satu firman Allah Ta'ala beritahu suruh jadi yang terbaik. Yang kedua dalam suratul Kahfi. Surah yang kita baca tiap-tiap hari Jumaat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah tersebut. Ada juga Allah Ta'ala beritahukan tentang menjadi yang terbaik. Pada ayat mana tuan-tuan dan puan-puan? Dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah Ta'ala ciptakan kematian, Allah Ta'ala ciptakan kehidupan untuk Allah Ta'ala tahu siapa di antara hamba-Nya yang paling baik amal solehnya, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala ciptakan kita pada hari ini dan Allah Ta'ala akan ciptakan kematian selepas pada ini, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala nak tengok di antara kita, contohnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam masjid ni ada 20 orang. Siapa di antara 20 orang kehidupannya di dunia dan di akhirat orang yang paling baik? Sebab itu Allah Ta'ala campakkan kita di atas muka bumi ini untuk mendidik kita menjadi yang terbaik. Nah, yang kedua Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala beritahu, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami ciptakan segala perhiasan di atas muka bumi. Nah, Allah Ta'ala ciptakan kecantikan, kemewahan, keindahan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Supaya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam merasai kenikmatan dunia, Allah Ta'ala nak pilih siapa di antara kamu. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara kamu orang hamba-Nya yang paling terbaik amal solehnya. Nah, Allah Ta'ala tak sebut orang yang paling cantik. Allah Ta'ala tak sebut orang yang paling terkenal. Tapi Allah Ta'ala sebut di situ orang yang paling terbaik. Supaya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Supaya mengetuk hati kita, tiap-tiap orang, tuan-tuan dan puan-puan, supaya hari-hari menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana ada pengalaman ataupun ada motivasi seperti ini, yakin dan percaya cakap Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, orang akan datang ke masjid. Kenapa orang akan datang ke masjid? Ustaz, saya nak jadi yang terbaik. Kenapa orang nak solat berjemaah? Yelah Ustaz, solat jemaah tu adalah golongan yang terbaik berbanding solat bersendirian. Barulah ada orang semangat untuk datang solat berjemaah. Ini salah satu contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi betullah kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak pandang paras rupa kamu. Kalau Allah Ta'ala pandang siapa paling handsome, siapa paling cantik, Ustaz rasa Ustaz yang paling belakang nak rasanya dah. Dah gelap, tuan-tuan sekalian. Mestilah putih masuk syurga dulu. Ada contohnya. Tapi tidak. Nabi SAW menyebut, walakin ila qulubikum ma'amalikum. Akan tetapi Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala pandang mereka dengan pandangan yang mulia, siapa yang ada hati yang bersih. Siapa yang ada hati yang baik. Wa a'malikum, dan orang yang paling baik amal solehnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebab itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, kata Allah Ta'ala. Apa maknanya? Berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Allah Ta'ala suruh kita ni berlumba-lumba buat baik. Nah, tapi masalah orang sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak berlumba dalam kebaikan. Bahkan dia berlumba kepada kemaksiatan. Ini masalah kita. Dah, berlumba nak jadi orang yang masyhur. Berlumba nak jadi orang yang popular, tuan-tuan sekalian. Tidak berlumba menjadi orang yang terbaik ataupun melakukan kebaikan. Ini yang salah. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, masjid ini adalah tempat yang boleh kita berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala beritahu dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Ta'ala beritahu dalam surah At-Taubah, sesungguhnya golongan-golongan yang memakmurkan masjid itu adalah siapa? Innama ya'muru masajid Allah. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang mempunyai keimanan yang sangat kuat kepada Allah.
Orang yang beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar bercakap mulut sahaja, Tuhan aku adalah Allah, tidak. Akan tetapi segala perbuatan dan anggota badannya beriman kepada Allah, menyaksikan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tengok di antara hikmah Allah Ta'ala ciptakan pergerakan solat, seluruh anggota badan kita tunduk kepada Allah. Nah, seluruh anggota badan kita daripada hujung rambut ke hujung kaki tunduk kepada Allah. Ustaz, rambut atas tak tunduk pun. Contoh, rambut itu akan tunduk kepada Allah tak kala kita sujud. Allahu Akbar. Letakkan kepala kita di atas tikas dadah. Tak kala itu kita tengok kedudukan rambut kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sujud menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita boleh tengok di antara anggota badan kita yang menghadap kiblat? Selain daripada muka, selain daripada dada, selain daripada kaki, jari, tuan-tuan dan puan-puan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jari ini mengucap 2 kalimah syahadah sambil kita menunjuk ke arah kiblat. Tunduknya jari patuh kepada Allah. Jari kaki, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kita dah berdiri ni, kita qiyam, tuan-tuan dan puan-puan, itu pun sudah menghala kepada kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud pun, kita rukuk pun, kaki kita itu tidak akan lari, tunduk kepada Allah. Ulama menyatakan, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita mendidik diri kita ni, jadilah diri yang menghadap ataupun mematuhi segala perintah Allah, bukan sekadar kamu punya batin, bahkan secara zahir pun kamu kena patuh kepada Allah. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Jadikan jari kita ini untuk patuh kepada Allah. Nak buat maksiat dengan jari ni takut. Tadi aku dah bersaksikan dah, jari inilah yang tunjuk menghadap patuh kepada Allah. Dah. Kita latih mata kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, baru nak tengok maksiat, kita pun teringat, tadi aku solat, mata nilah memandang kiblat, berhadap Allah Subhanahu wa taala, sambil aku bersaksi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi aku janji dah depan Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Jadi bila mana ada konsep seperti itu, tanpa kita sedar, kita boleh menjaga, mengawal segala anggota badan kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, sebut tentang anggota badan, ya, dalam suratul A'raf, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, mendidik hati kita supaya jaga panca indera kita dengan elok. Kerana Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Ta'ala mendidik kita dengan ayat ini. Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya dalam neraka Jahannam, dalam neraka Jahannam, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, ramainya di antara manusia dan jin. Allah Ta'ala sebut katsiran minal jinni wal ins. Allah Ta'ala tak sebut sedikit, tapi Allah Ta'ala beritahu kita ramainya di antara orang yang duduk dalam neraka Jahannam itu terdiri daripada manusia dan jin. Allahu Rabbi, takut kita, tuan-tuan dan puan-puan. Siapakah mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala anugerahkan mereka hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak menggunakan hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dia ni dah tak hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni kadang-kadang bila mana selalu berzikir, selalu bertahajud, selalu baca Quran, buat segala perintah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, akan ada satu gerakan daripada hati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Baru nak buat maksiat, hati ni seolah-olah berkata,
Aku tak boleh buat benda ni. Kalau aku buat benda ni, Allah Ta'ala akan tulis sebagai dosa. Hati dah hidup, tuan-tuan sekalian. Kawan dah pegang tangan ni, tuan-tuan dan puan-puan, ajak melakukan maksiat. Nah, hati yang hidup akan berkata, aku tak boleh ikut puak ni. Kalau aku ikut puak ni, mati aku. Masuk dalam neraka lah aku. Allah Ta'ala tak suka perkara ni. Ini hati yang hidup. Tapi bila mana hati kamu tidak hidup, tidak ada pedoman yang Allah Ta'ala anugerahkan dalam hati, bahkan hati ini Allah Ta'ala sudah kunci, maka kamu melakukan maksiat seperti mana kamu melakukan perkara-perkara yang seronok dan enak. Ini yang kita takut. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, walakum a'yunun la yubsiruna biha. Kamu mempunyai mata, tapi kamu tidak menggunakan mata kamu untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, mata ni antara anggota yang paling mudah untuk kita kembali kepada Allah. Anggota mata lah benda yang paling mudah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah, tuan-tuan dan puan-puan. Seorang yang buta, seorang yang Allah Ta'ala takdirkan buta, tidak boleh melihat seperti mana kita melihat pada waktu ini. Bila mana berjumpa dengan seorang syekh, syekh Arab ni bertanya, apakah nikmat yang kamu nak Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu? Aku akan doakan buat kamu. Syekh tadi nak doa untuk dia, tapi syekh tu minta, apa yang kamu nak? Aku nak doakan buat kamu. Kamu nak tengok macam mana orang zaman sekarang tengok? Contohlah tuan-tuan dan puan-puan, kamu nak dapat mata seperti mana orang sekarang dapat melihat? Jawab orang buta tadi, tuan-tuan dan puan-puan, aku tak nak melihat. Aku tak nak melihat. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau aku melihat, nescaya aku takut aku tergolong dalam golongan yang menggunakan mata kepada kemaksiatan. Orang yang sudah hatinya lekat dengan Allah. Jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, gunakan mata kita itu untuk kembali kepada Allah. Nah, Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Muqtadi, contoh apa yang kita boleh mentadabbur dengan ayat surah Al-Muqtadi. Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala ciptakan kehidupan dan kematian. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Gunakan mata kita itu untuk melihat kehidupan dan kematian. Misalnya seperti apa, tuan-tuan dan puan-puan? Misalnya kita ambil daripada kehidupan. Allah Ta'ala ciptakan kehidupan. Dalam kehidupan kita itu, bohonglah Allah Ta'ala tak gambarkan perkara-perkara yang baik. Mesti ada. Masuk dalam masjid, mesti nampak orang buat baik. Maka jadikan kehidupan itu untuk Allah Ta'ala uji, kita melihat, adakah melihat dan mengamalkan perkara tersebut, ataupun kita melihat sekadar melihat sesuatu perkara yang sia-sia sahaja. Ada orang masuk masjid tengok orang bersedekah, dia boleh bersedekah. Ini orang yang ambil iktibar dengan kehidupan. Ada orang melihat orang masuk masjid membaca Quran, dia boleh baca Quran. Ada orang masuk masjid, tuan-tuan dan puan-puan, nampak orang tengah petik tasbih berzikir, dia boleh berzikir kepada Allah. Inilah golongan yang menggunakan mata untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, kita bulatkan pada kalimah kematian. Allah Ta'ala ciptakan kematian. Dalam masjid ni, tuan-tuan dan puan-puan, bohonglah orang dalam masjid ni tak pernah melihat kematian. Semua pernah, tuan-tuan dan puan-puan. Tak? Melihat kematian. Orang mati, kita lihat kematian tersebut. Dan dalam kematian tersebut, Allah Ta'ala suruh kita belajar. Apa yang kamu boleh belajar dengan kematian? Tengok, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Malaysia ni ada golongan yang Allah Ta'ala takdirkan mati dalam keadaan yang sangat baik. Husnul Khatimah namanya. Nah, orang yang terkenal dengan perbuatan amal solehnya, pada waktu itu mereka meninggal dalam keadaan yang begitu ramai orang solat buat jenazah mereka. Apa maknanya? Allah Ta'ala suruh jadi seperti si arwah. Jadilah seperti si arwah tersebut. Kalau si arwah itu memakmurkan rumah Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala mati dalam keadaan jemaah ni ramai kena dia. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa meninggal ni ramai sangat orang solat. Dia ni memang orang yang selalu aktif kat masjid. Contoh. Nah, dialah orang yang selalu, kalau biro-biro kebajikan ni, dia selalu ke depan bantu orang tentang susah. Nah,
kita dah kenal dah orang ni sebab dia mai datang masjid, ramailah orang solat untuk dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kena tiru akhlaknya seperti itu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala uji kita kehidupan dan kematian supaya apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk sedikit tentang solat berjemaah. Ada satu soalan pada tahun lepas diajukan kepada Ustaz tentang solat jemaah. Ditanya kepada Ustaz, Ustaz, saya ni dekat kawasan saya ni ada 2 tempat solat, yang mana saya perlu pergi? Yang mana yang paling baik yang saya boleh solat? Saya ada dekat kawasan saya ada surau, dekat kawasan saya juga ada masjid. Contoh kita ni, perkampungan kita ni ada surau, ada masjid. Mana tempat yang paling baik untuk saya solat? Dia katanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jawab Ustaz, dua-dua baik. Tak ada yang terbaik. Tak ada yang tak baik. Dua-dua baik. Yang penting kamu solat. Jadi dalam mencari yang terbaik juga, kadang-kadang dia nak menjadi yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan, dia tanya kepada kita. Dalam menjadi yang terbaik, kita kena tengok juga masjid dengan surau tersebut. Buat sedikit perbezaan supaya kita dapat solat menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Yang pertama kena tengok apa, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama kena tengok imam dekat tempat tersebut terlebih dahulu. Cek balik imam dia. Kalau surau tersebut imamnya bagus, imamnya tidak sombong, imamnya bacaannya bagus, imamnya perwatakannya amanah, imamnya perwatakan tidak khianat, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik, maka solatlah di dalam surau tersebut. Ada orang kadang-kadang pilih tempat solat ni, dia tak tengok imam. Dia tengok apa? Dia tengok aircon. Ini pelik jemaah sekarang. Masuk masjid tengok aircon dulu. Aircon tak on lah masjid ni. Aku pergi kat masjid lain lah. Masjid sana sejuk. Dia tengok aircon, tuan-tuan sekalian. Sedangkan dalam pemilihan solat berjemaah, Nabi SAW menitik beratkan soal tentang imam. Nabi beritahu kepada para sahabat, kalau nak jadi imam, tengok di antara kamu siapa yang paling banyak hafaz ayat Al-Quran. Contoh, A dengan B. A yang paling banyak hafaz surah Al-Quran. A dah hafal 10 juzuk, B baru hafal 2 juzuk. Jadi A lah yang ke depan. Ataupun situasi yang kedua, ada 2 imam yang dua-dua hafaz Al-Quran. Dekat surau sana pun hafal 30 juzuk, dekat masjid ini pun hafal 30 juzuk. Jadi saya nak ikut yang mana? Nabi SAW beritahu pesan kepada para sahabat, tengok di antara mereka siapa yang banyak ingat hadis Nabi SAW. Siapa yang banyak mengamalkan hadis Nabi SAW, ikutlah mereka. Itu. Kalau dua-dua pun sama, tuan-tuan dan puan-puan, hafal hadis, memang ahli hadis. Yang ketiga, tengoklah peribadian mereka. Tengok perwatakannya, tidak sombong dengan jemaah, mesra dengan jemaah, amanah dengan waktu solat. Jadi solat di situ. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ada juga isu. Ustaz, saya bukan tak nak solat dekat masjid ni. Masjid ni Bilal tak berapa sedap. Dia tengok Bilal nak sedap pula, tuan-tuan sekalian. Ini biasa dah, tuan-tuan dan puan-puan. Suasana orang mai datang ramai dekat sini, kurang kat sana. Dia tengok Bilal pula. Jadi isu tentang Bilal ni, tuan-tuan dan puan-puan, langkahnya adalah pengurusan kena paling bijak dalam memilih Bilal. Kerana Bilal ini memain peranan yang sangat besar. Adalah contoh satu situasi. Ustaz, saya bukan tak nak pilih orang lain. Memang abang ni, dia nak offer diri dia jadi Bilal. Sampaikan tahap dia tak nak ambil allowance. Baguslah tu, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi azan dia tu orang kata apa, tuan-tuan dan puan-puan? Azan dia tu orang kata boleh imam tu tidur balik solat subuh. Punyalah tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ikhlasnya, contohlah. Dalam pemilihan suara juga kita kena titik berat tuan-tuan dan puan-puan. Sampaikan tahap ada di antara isu-isu ataupun permasalahan orang yang memeluk Islam. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Tertarik dengan azan yang dilaungkan. Jangan orang pandang Bilal ni dengan pandangan yang remeh. Tidak. Tapi bila mana Bilal itu boleh mengajak, mengetuk hati-hati telinga manusia. Aku nak datang masjid ni. Sebab apa? Bila dia tu azan sayu yang boleh buatkan aku ingat kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bila yang perlu kita pertahankan. Gitu. Ini di antara faktor-faktor orang boleh mai datang solat berjemaah. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok masjid itu ada ke tidak pengajian ilmu. Di antara dua tadi faktor, saya nak semayang kat surau ke saya nak semayang kat masjid. Faktor yang ketiga, perbezaan kita kena tengok di antara dua tempat ni, di manakah tempat yang ada pengajian ilmu agama. Pergilah di masjid tersebut ataupun pergilah di surau tersebut. Kenapa Ustaz tekankan tentang ilmu pengajian agama? Kerana masjid ini bukan sekadar tempat untuk menunaikan solat. Bahkan kita pada hari ini menjadi jemaah, kita kena hari-hari belajar tentang ilmu. Kata Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Tuan-tuan sekalian. Nah, daripada anak kamu kecil dalam buah, sampailah kamu ataupun anak kamu ke liang lahat, berikan dia ilmu. Jadi di tempat yang terbaik adalah tempat yang menyediakan jemaah tentang ilmu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam faktor untuk tarik orang solat berjemaah, masjid kena mainkan peranan, kena hidupkan, kena aktifkan pengajian ilmu-ilmu agama. Nak tarik hati-hati manusia ni suruh datang untuk berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebelum kita untuk didik diri kita ni untuk solat berjemaah, kita kena jadi yang terbaik. Dalam menjadi yang terbaik, bila mana kita masuk ke dalam masjid, aku nak solat berjemaah dalam masjid ni, jangan jadikan diri kita ni satu perwatakan, aku adalah seorang makmum sampailah aku mati. Tak nak. Tapi masuk dalam masjid pada hari ini belajar untuk menjadi seorang imam. Belajar untuk menjadi seorang imam. Ya? Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana bila mana kita itu mengajak orang untuk menunaikan solat berjemaah, walaupun kita berada di rumah, walaupun kita berada di hospital, walaupun kita berada di mana-mana tuan-tuan dan puan-puan, bila mana ada satu ilmu untuk kita mengajak orang solat berjemaah, tanpa kita sedar, kita sudah menjadi golongan yang terbaik. Ya? Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan hadis Nabi SAW beritahu kepada kita, buniyal islamu ala khamsin. Terdirinya Islam daripada 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak tahu kita ni Islam ke tidak, kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW beritahu kepada kita, wa aqimus salah. Nak tahu kita ni Islam ke tidak, kita tengoklah kehidupan kita ni, mendirikan solat ataupun tidak. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa hajjal baital haram, menunaikan haji, wa sawma ramadana, kata Rasulullah, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ulama membahaskan dan mengkaji tuan-tuan dan puan-puan, di antara 5 elemen terdirinya Islam, ada 2 perkara yang berada di paling atas. Kenapa Nabi SAW beritahu tentang syahadah dan solat ni perkara yang paling atas? Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana 2 perkara ni adalah
perkara yang paling terkesan dalam kehidupan manusia untuk melihat mereka itu Islam ataupun tidak. Dua perkara tersebut. Yang pertama syahadah, yang kedua solat. Dan dua perkara ini kata ulama merangkumi dalam satu perbuatan. Namanya apa? Namanya solat. Kalau kamu tidak solat, maka kamu tidak melafazkan syahadah dalam solat kamu. Tapi perkara yang ketiga, keempat dan kelima, itu perkara yang Nabi SAW tekan kita tidak buat tiap-tiap hari. Nah, mungkin orang berzakat hanya di dalam bulan Ramadan, setahun sekali. Ada orang berpuasa dalam bulan Ramadan setahun sekali sahaja. Nah, dan ada orang yang menunaikan haji bila mampu. 50 tahun dah hidup, baru sekali tunaikan haji. Nah, itu perkara-perkara yang bukan selalu kita buat. Tapi dua yang pertama ini Nabi tekankan. Islam itu terbina bila mana kamu mengamalkan dua perkara dan kamu memperbaiki dua perkara tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di antara hikmah Allah Ta'ala ciptakan solat bukan setahun sekali, bahkan 5 kali dalam sehari. Untuk apa? Untuk memperbaiki Islam dalam diri kita. Untuk memperbaiki Islam dalam diri kita. Orang yang tidak solat, orang yang tak ada nilai tentang Islam. Nah, kalau kita nampak orang yang tak solat ni, tengok perbuatan mereka, Masya Allah. Nah, daripada segi aurat, macam dah tak takut, dah tak malu dah ustaz dia ni. Orang kata dah. Orang yang tidak solat, tengok perkataan, percakapan dia. Kadang-kadang dia mencarut tu tuan-tuan dan puan-puan, na'udzubillah. Takut kita dengar tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Nilai Islam tu, nilai perwatakan Nabi tak ada dalam diri dia. Ini yang kita tak nak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, belajar jadi imam. Ya. Kadang-kadang suasana masjid ni kadang-kadang kelakar juga ya tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengok perhatikan, ya, kita hari-hari ni kita kena belajar. Jangan kita jadi makmum ni kita hanya tak apa, saya makmum je. Saya bila-bila duduk belakang je. Jangan tuan-tuan sekalian. Mana tahu satu takdir satu hari nanti imam tak ada. Nah, tiba-tiba yang solat datang masjid 3 orang saja tuan-tuan sekalian. Nah, Tok Bilal, kita dengan ada seorang budak kecil. Takkan Tok Bilal nak tolak budak kecil tadi tuan-tuan sekalian. Mesti dia tolak kita. Nah, paling tidak kita kena ada basic tentang solat berjemaah. Jangan jadi golongan yang tidak tahu apa-apa tuan-tuan sekalian. Baru nak tolak jadi imam, time itulah sakit tekak. Wah, tadi tuan-tuan dan puan-puan masuk masjid, dia lah gelak yang paling kuat dah. Tak tuan-tuan. Contoh, bila abang jadi imam bang, wah terus sakit tuan-tuan sekalian. Ini yang kita tak nak dah. Ini di antara situasi ataupun suasana dalam masjid. Yang kedua, solat berjemaah ni mengajar erti kita untuk melaungkan azan. Belajar azan. Tak. Kita jangan confident kita boleh azan. Kita kena datang masjid ni baru kita boleh faham. Oh macam ni azan dia. Nah, dalam solat subuh, dalam azan subuh ada as-salatu khairum minan naum. 2 kali. Oh gini azan subuh. Nah. Oh macam ni iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Beza dengan azan. Kita boleh dapat belajar macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dapat dengan solat berjemaah. Bila mana kita datang ke masjid. Ini tak tuan-tuan dan puan-puan. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan hujan yang begitu kuat. Ribut petih. Isteri kita datang, bang, azan lah bang. Isteri kita suruh azan. Kita ni tak pernah azan tuan-tuan sekalian nak. Tiba-tiba pegang telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya tuan-tuan sekalian dia. Nah, ini kita jangan gelak, kadang-kadang takut terjadi kepada diri kita sebabkan kurangnya ilmu. Tapi bila mana datang ke masjid, solat berjemaah tanpa kita sedar perkara tersebut, 40 hari kita solat sudah masuk dalam amalan rutin harian kita. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kejarlah soft yang pertama. Masuk masjid solat berjemaah ni pesanan ustaz, kejarlah soft yang pertama.
Apa makna kejar saf yang pertama? Nabi nak beritahu kepada kita kejar saf yang pertama supaya kita sempat untuk bertakbiratul ihram dengan tok imam. Tok imam angkat takbir Allahu Akbar. Kita sempat takbir pun Allahu Akbar. Maknanya apa? Kita duduk dalam jemaah yang tidak masbuk dan tidak terpisah dengan jemaah tersebut, tuan-tuan sekalian. Ada? Kita kena tahu di antara hukum fiqh Ustaz selit kan. Dalam solat berjemaah ni tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita ni orang yang paling last. Ya, Tok Imam dah innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Kita baru angkat Allahu Akbar. Masuk baru nak berjemaah tuan-tuan dan puan-puan. Pandangan ulama menyatakan kita sudah terlepas daripada jemaah tersebut. Tak sempat dah. Tapi kalau contoh kita masuk tuan-tuan dan puan-puan, Tok Imam belum Assalamualaikum lagi. Kita angkat takbir Allahu Akbar. Akbar dah tuan-tuan dan puan-puan. Tok Imam Assalamualaikum. Masa tu barulah kita sempat masuk dalam jemaah tersebut. Nanti Ustaz akan sambung sedikit tuan-tuan dan puan-puan tentang salam tadi. Kita beri laluan kepada azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sebentar. Jadi tadi kita berhenti bab salam ya.
Tuan-tuan dan puan-puan kita kena belajar juga, ya. Nak masuk dalam urutan makmum ataupun berjemaah, kita kena tengok kedudukan imam tadi. Kalau kita rasa tuan-tuan dan puan-puan imam tu dah nak beri salam, maka pada waktu itu kita sudah tidak dapat pahala berjemaah. Setengah ulama beritahu keras perkara ni, larang seorang makmum itu ataupun seorang hamba Allah Ta'ala itu yang sedang bersolat untuk duduk. Setelah dia tahu tuan-tuan dan puan-puan pada waktu itu imam sudah beri salam. Dilarang untuk duduk. Kecuali dia tak ada tahu tentang ilmu, dia tak belajar tuan-tuan dan puan-puan, ataupun dia lupa tuan-tuan dan puan-puan, itu dimaafkan dalam Islam. Tapi pada hari ini kalau kita tahu bila mana Tok Imam sudah beri Assalamualaikum warahmatullahi, kita angkat tangan tuan-tuan dan puan-puan, baru nak angkat takbir, tak habis lagi lafaz takbiratul ihram, maka pada waktu itu kita tidak mendapat pahala berjemaah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Nabi suruh kita datang ke masjid ini awal waktu untuk tidak berebut ataupun tidak terlepas, ya, dalam berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara kisah-kisah nilai solat berjemaah di sisi para sahabat Nabi SAW. Ustaz akan baca satu kisah tuan-tuan dan puan-puan. Ini kisah nak menggambarkan kepada kita, para sahabat ni dia titik berat sangat tentang solat jemaah. Daripada Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, aku tidak pernah tertinggal solat isyak secara berjemaah. Maka aku didatangi tetamu hingga aku sibuk melayaninya. Kemudian aku keluar ke masjid untuk menunaikan solat dalam keadaan berjemaah, akan tetapi mereka sudah pun solat. Aku berkata kepada diriku bahawasanya aku berada dalam keadaan yang sangat malang. Maka pada waktu itu aku pun pulang ke rumah, lalu aku solat isyak sebanyak 27 kali. Dia nak dapat pahala jemaah tu, dia solat seperti 27 kali ganda. 27 kali dia solat isyak, nak dapat fadilat solat berjemaah. Kemudian aku tidur. Dalam tidurku aku bermimpi, aku dapati diriku bersama kaumku yang menunggang kuda. Dan aku juga menunggang kuda yang sama seperti mereka dalam keadaan kami berlumba-lumba. Kuda mereka mengatasi kudaku, maka aku memukulnya untuk menyaingi mereka. Salah seorang daripada mereka berpaling kepadaku, lalu dia berkata, jangan kamu paksa diri kamu, kamu tidak mampu menyaingi kami. Aku bertanya, mengapa demikian? Dia berkata, kerana kami solat isyak secara berjemaah sedang engkau bersendirian. Aku terjaga dengan perasaan yang sangat sedih. Ini di antara nilai-nilai orang-orang sahabat Nabi SAW, dia menitik tentang solat berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam kehidupan kita ni kita kena ada rasa seperti itu. Jangan ambil nilai, ala ustaz, solat jemaah ni fardu kifayah aja, bukan fardu ain. Ada orang pula buat slogan, fardu kifayah, orang lain buat, aku tak payah. Macam tu tuan-tuan sekalian. Jangan ambil orang macam tu ataupun slogan macam tu. Nah, fardu kifayah, walaupun fardu kifayah kita nak kejar diri kita ni supaya menjadi yang terbaik tadi, Ustaz beritahu. Sebelum kita nak didik diri kita ni, tarik orang solat berjemaah, jadikan kita ni sebagai orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz nak membahaskan sedikit tentang hadis yang mana Nabi SAW ada memberitahu kita tentang fadilat solat Jumaat ni. Ada dua hadis. Satu hadis riwayat beritahu 25 kali ganda pahala, dan satu hadis beritahu tentang 27 kali ganda pahala. Macam mana berbeza ni tuan-tuan dan puan-puan? Mana satu yang betul? Kalau solat berjemaah ni dapat 25 ke 27 Ustaz? Sedangkan dua hadis itu hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata para ulama, 25 dan 27 ini Nabi nak mengajar kepada kita beberapa faktor yang perlu kita jaga dalam solat berjemaah. Yang pertama apa tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama khusyuk dalam solat. Yang pertama khusyuk dalam solat. Walaupun kamu solat berjemaah ni, tuan-tuan sekalian, nak kita duduk satu saf ni, dalam satu saf ini akan berbeza khusyuk masing-masing. Nah, ada orang bila tengok imam dia dah hilang khusyuk.
Aduh, imam ni lagi hari ni. Kenapa tuan-tuan sekalian? Dia tahu dah kalau imam ni dirikan solat, imamkan solat, rakaat pertama mesti qul huwallah. Wah, dia dah tengok kat situ dah tuan-tuan sekalian. Betul imam tu baca rakaat pertama memang qul huwallah. Punyalah tak khusyuknya tuan-tuan sekalian nak. Sampai ke tahap macam tu. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, daripada segi pakaian kata ulama, ini pun mengambil berat tentang 27 dan 25 kali ganda pahala. Nak pakaian mesti yang terbaik. Datang ke masjid mesti pakai pakaian yang terbaik. Wangian yang paling terbaik. Supaya apa? Dengan pakaian tersebut kita boleh khusyuk dalam solat kita. Jangan pakai pakaian-pakaian yang berbau tidak elok. Jangan pakai pakaian-pakaian yang boleh orang pandang hilang rasa khusyuk. Nak solat depan ada jemaah. Jemaah pakai baju jersey Manchester United. Kita baru tadi malam tengok Manchester United lawan Liverpool. Angkat takbir ingat, oh, MU menang semalam 3-2. Dah tak khusyuk tuan-tuan sekalian nak. Sebabkan pakaian tersebut, itu pun boleh mengurangkan pahala 25 ataupun 27 kali ganda. Yang ketiga kata ulama, tengoklah daripada segi bacaan dan pergerakan kamu. Jangan terlalu laju. Kita pernah tengok pada bulan Ramadan, ada satu negara tu tuan-tuan sekalian nak. Solat tarawih 10 minit. Tak apa baca wallahualam. Tak. Kita kena baca dalam keadaan yang baik tuan-tuan sekalian. Supaya apa? Dengan bacaan tersebut boleh mendatangkan khusyuk kita. Kita tahu bila mana kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita mohon kepada Allah. Aku sedang mohon pengampunan kepada Allah. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan aku. Warhamni. Rahmatilah aku, ya Allah. Baru boleh datang khusyuk tuan-tuan sekalian. Kita baca Al-Fatihah daripada mula sampai waladhdallin, kita tahu pengertian. Tapi kalau keadaan orang tersebut baca dalam keadaan laju, macam mana nak datang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kena ingat Allah Taala beritahu dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terakhir, 25 dan 27 beza gandaan pahala tersebut dalam solat jemaah, ulama menitik beratkan daripada segi pemakanan yang kita makan. Makanan yang kita makan. Kalau kamu makan makanan yang tidak elok, kamu makan yang terlalu banyak, maka solat kamu tidak berkualiti. Makanlah makanan yang boleh membuatkan kamu itu rajin, boleh membuatkan kamu itu semangat. Ini nak sujud lama pun tuan-tuan sekalian nak. Penuh perut ni. Baru makan makanan yang berat contohnya nak sujud lama pun tak boleh tuan-tuan sekalian nak. Nak berwirid lama pun tak boleh. Nak, kita biasa lepas solat kita wirid dulu baru doa. Tak larat dah ustaz, perut penuh. Jadi kata ulama menafsirkan ini di antara perbezaan. Kata Rasulullah, kamu dapat 25, orang lain dapat 27. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang lain tu saya akan sambung pada kuliah yang lain. Mudah-mudahan dapatlah sedikit penerangan tentang solat berjemaah. Jadi sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang menjaga solat kita dalam masa yang sama menjaga jemaah kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.